Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita jumpa semula untuk sambungan daripada tajuk kita yang lepas. So untuk tajuk kita pada hari ini kita akan untuk hari ini kita akan sambung dengan tajuk rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. So sebelum ni kita dah habis dengan rangsangan dan gerak balas dalam manusia. So kita akan sambung dengan rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey. So kita akan mula dengan yang sebelum ni kita dah habis lah, maksudnya untuk tajuk yang tindak balas rangsangan dan gerak balas dalam manusia kita dah habis. Kita akan sambung dengan rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan, dan kemudian kita akan habiskan tajuk bab 1 ni dengan kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Kita akan habiskan tajuk untuk bab 1. So insyaAllah dalam minggu depan kita akan masuk ke bab 2 iaitu tajuk respirasi. So untuk tajuk pada hari ini kita akan lihat tajuk rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Kalau kamu tengok dalam buku teks tu kita dah sampai muka surat 30. Okey, so untuk hari ni cikgu akan share ni, kita akan tengok nota cikgu buat ni lah. Okey. Okey, so sekarang kita akan lihat tajuk rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, ini nota yang cikgu sediakan lah. Okey, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, kalau kita lihat tu dia tajuk ni lah. Tajuk ni kita akan tengok gerak balas, macam mana tumbuhan bertindak balas lah, ada rangsangan dan gerak balas dia dalam tumbuhan. Kita dah tengok dalam manusia kan, so kita akan tengok pula dalam tumbuhan. Okey, rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, dia ada yang utama ni. Okey, yang paling utama ialah kita pecahkan pada dua dulu. Okey, yang pertama ialah tropismi. Yang pertama tropismi. Okey, tropismi istilahnya tu ialah tropismi. Okey, yang pertama ialah tropismi. Okey, tropismi. So kita akan lihat nanti. Yang kedua ialah gerak balas nastik. Okey, gerak balas nastik. Gerak balas nastik ni adalah gerak balas sentuhan. Okey, tetapi dia bukan sejenis tropismi. Dia tak termasuk dalam tropismi. Dia adalah dia tindak balas dia gerak balas terhadap sentuhan juga, tetapi bukan dalam kategori tropismi. Kita tengok nanti macam mana beza dia. Sebab yang ini gerak balas nastik ni dia berlaku lebih cepat. Sedangkan kalau tropismi ni dia berlaku dengan perlahan. Okey, dia berlaku dengan perlahan. Okey. So kita tengok dulu satu-satu. Okey, yang pertama ialah tropismi ni. Okey, tropismi. Kita nak tengok tadi kan tropismi. Gerak balas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan tropismi? Okey, tropismi adalah, kalau kita lihat sini kan tropismi. Okey, tropismi adalah gerak balas. Okey, gerak balas terarah. Gerak balas terarah tumbuhan. Okey, gerak balas terarah tumbuhan. Okey, terhadap rangsangan. Seperti contohnya ialah cahaya, air, graviti dan sentuhan yang datang dari satu arah. Okey, maksudnya
dia nak menunjukkan bahawa tropisme ni adalah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan, sama ada rangsangan tu boleh jadi dalam pelbagai bentuk lah. Okay, sama ada cahaya, air, graviti dan sentuhan. Okay, dia datang dari satu arah saja kan. Okay, kemudian kita bahagikan kepada dua. Istilah ni tadi kita bahagikan kepada dua, iaitu dia ada tropisme positif. Okay, dia ada tropisme positif. Okay, dan tropisme negatif. Okay, kalau positif apa? Positif ialah tropisme positif, dia merujuk kepada bahagian tumbuhan yang tumbuh ke arah rangsangan. Yang tadilah kan, dia tumbuh ke arah rangsangan, kita panggil dia positif. Tapi kalau dia menjauhi rangsangan yang kita sebutkan tadi tu, maksudnya bahagian kita panggil dia adalah tropisme negatif. Maksudnya kalau ada bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan tu, kita panggil dia sebagai tropisme negatif. Okey, tropisme ni kita dapat katakan dia sebagai gerak balas yang berlaku dengan perlahan. Okey, dengan perlahan. Okey, dan dia kurang ketara lah. Dia kurang ketara. Okey, berlahan ni maksudnya dia ada jangka masa. Okay, jangka masa yang panjang lah. Dia bukan serta-merta dia jangka masa, ada jangka masa. Okey, dan seterusnya kita tengok dia ada tropisme. Tadi kita tengok dia, kita pecahkan dulu kepada tropisme positif dan negatif. Kemudian kita nak tengok pula pembahagian kepada tropisme tadilah. Okey, so cikgu dah pecahkan macam ni. Ni nota yang cikgu dah buat ni. Okey, bila kita sebut tentang tropisme, kita akan dapat pembahagian macam ni lah. Okey, kita akan dapat pembahagian macam ni sebab yang tadi kita dah katakan dia sama ada rangsangan tu dalam bentuk apa. Okey, inilah yang kita nak terangkan semula. So tropisme, okey, kita akan dapat 4 istilah yang lain. Okey, istilah yang lain iaitu kita ada fototropisme, okey, kita ada hidrotropisme, kemudian geotropisme dan tikmotropisme. Okey, ada 4 jenis. 4 jenis dalam tropisme. Okey, yang pertama sekali ialah fototropisme. Okey, bila kamu tengok istilah tu, kamu dah boleh agak sebenarnya kan. Okey, foto maksudnya cahaya kan. Foto cahaya. Hidro air, geo ialah graviti, tikmo adalah sentuhan. So boleh faham yang tu dulu kan. Okey, maksudnya kita dah dapat keyword dia lah. Ini keyword dia. So gerak balas, ini adalah gerak balas tumbuhan. Fototropisme adalah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Okey, contohnya apa? Contohnya pucuk tumbuhan menunjukkan fototropisme positif. Okey, ini contoh. Bahagian tumbuhan yang mana? Kan, jadi kalau dalam fototropisme dia merujuk kepada pucuk tumbuhan dia menunjukkan fototropisme positif. Okey, kemudian kita pergi kepada hidrotropisme. Okey, hidro sendiri adalah air kan. So hidrotropisme merujuk kepada gerak balas tumbuhan terhadap air. Okey, gerak balas tumbuhan terhadap air. Jadi bahagian tumbuhan yang memberikan gerak balas terhadap air ialah bahagian akar kan, bahagian akar tumbuhan. Jadi kita panggil dia akar tumbuhan ni sebagai hidrotropisme positif. Okey, hidrotropisme positif sebab dia bahagian tumbuhan yang memberikan rangsangan kepada memberikan gerak balas kepada hidrotropisme itu ialah akar kan. Jadi kita kata dia sebagai hidrotropisme positif. Okay, geotropisme. Geotropisme ialah gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Okay, terhadap graviti. So akar contohnya ialah bahagian mana? Bahagian akar bahagian akar. Okay, bahagian akar tumbuhan menunjukkan geotropisme positif. Okay, sebab pokok, bila kita tengok pokok ni kan, kalau pokok dia, bila pokok akar kan, ada akar, dia ada akar dia kan, akar dan bahagian mana yang boleh bahagian mana yang menunjukkan
gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Jadi bahagian akar ni yang menunjukkan gerak balas terhadap graviti. Okey, tapi bahagian lain, contoh kalau bahagian atas ni dia adalah geotropisme negatif sebab dia tidak mempunyai gerak balas kepada graviti. Okey. So yang ni adalah geotropisme. Kemudian kita pergi kepada tekmotropisme. Tekmotropisme gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Okey, terhadap sentuhan. Okey. Tekmotropisme ni kita kata dia gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan, tetapi dia adalah dalam kategori tropisme, maksudnya tindak balas yang perlahan tadi. Okey, kalau kita tengok dia seolah-olah sama seperti yang tadi, gerak balas nastik tadi. Tapi sebenarnya dia berbezalah sebab gerak balas nastik ni dia adalah gerak balas yang cepat kan. Tapi kalau tropisme dia gerak balas yang perlahan. Okey, jadi yang ni contoh dia ialah sulur pauh atau batang melilit yang menunjukkan tekmotropisme positif apabila dia berpaut pada objek. Okey, apabila dia berpaut pada objek. Okey, kemudian kita akan tengok pula kepada okey ni dah okey ni dah bahagian ni. Okey, kita tengok contoh dulu So cikgu tak sediakan eksperimen yang sebenar lah sebab kita tak berada di sekolah tapi berdasarkan kepada gambar rajah ni, cikgu dah lukis sikit ni gambar rajah dalam buku teks pun ada macam mana dia boleh buat macam mana kita boleh buat eksperimen lah kan untuk melihat gerak balas ni. Okey, contoh yang pertama kalau kita tengok fototropisme. Okey, fototropisme bila kita letakkan cahaya, sumber cahaya di sini. Okey, semua tumbuhan, semua pucuk ni akan tumbuh ke arah cahaya. Dia akan pergi ke arah, dia akan condong ke arah cahaya, ke arah sumber cahaya. Okey, semualah maksudnya dia akan masing-masing akan mencari sumber cahaya. So kita kata dia sebagai fototropisme yang positif kan, dia menuju ke arah cahaya. Okey, kemudian kalau dalam hidrotropisme ni, dalam hidrotropisme, kita tengok gambar rajah ni ada air, ada tanah. Ada tanah, air dan ada pucuk lah, pokok kan. Pucuk, pucuk. Ada pokok ni, maksud pokok lah, anak pokok. Ada benih lah kan, benih dengan ni. Maksudnya dia akan, gambar rajah ni dia akan menunjukkan bahawa apa? Dia akan menunjukkan bahawa bahagian akar ni. Bahagian akar ni dia akan tumbuh ke arah air. Dia akan pergi ke arah sini. Dia akan menuju ke arah sini. Dia akan cenderung untuk ke arah air lah. Jadi dia adalah kita kata sebagai hidrotropisme positif. Seterusnya kalau kita lihat lagi, seterusnya kita ada ini gambar rajah yang geotropisme. Kita nak tengok macam mana kalau kita kata dia geotropisme negatif dan geotropisme positif. Kalau gambar rajah ni kan, kita tengok ni tanah dan ada pucuk ni kan. Kalau bahagian akar ni dia akan tumbuh mengikut arah graviti. Maksudnya dia akan tetap ke bawah lah. Dia akan tetap ke bawah, ke arah graviti. Tapi pucuk kepada maknanya pokok ni pucuknya akan menentang arah graviti sebab dia akan sentiasa ke atas lah kan, dia akan cari cahaya matahari. Tapi akar ni akan sentiasa ke bawah mengikut arah graviti. Sebab tu kita kata dia geotropisme positif. Yang atas tadi ialah geotropisme negatif. Geotropisme negatif. Itu antara tiga yang cikgu lukiskan tu. Ada satu lagi yang untuk tekmotropisme tu, kamu boleh tengok dalam buku teks pun ada gambar dia. Maksudnya dia merujuk kepada gerak balas sentuhan kan. Gerak balas sentuhan ni kita boleh lihat daripada yang tadi kita cakap tadi, sama ada dia dia sulur pauh atau batang yang melilit. Kalau kita tengok tumbuhan-tumbuhan yang melilit kan, so bahagiannya ialah bila bahagian yang melilit tu kepada dia melilit ke mana lah, maksudnya
mungkin kepada pagar pokok, pagar rumah ke kan, pagar dia akan ada bahagian tu sentuhan dia akan pergi ke contoh dia bagi contoh pokok timun yang mempunyai solar power yang melilit objek yang bersentuhan. Kan kalau ada bahagian yang mana bersentuhan dengan dia akan pergilah, dia akan melilit di situ, ataupun pokok seri pagi yang mempunyai batang yang melilit objek yang bersentuhan. Dia akan melilit kepada mana-mana bahagian yang ada berdekatan dengan dia lah. Jadi dia akan melilit di situ, so dari segi sentuhan So kita panggil dia thigmotropisme positif. So itu contoh yang cikgu boleh tunjuk lah di sini berdasarkan lukisan ni. Kemudian gerak balas nastik tadi cikgu dah beritahu pada awal tadi. Gerak balas nastik merupakan gerak balas rangsangan terhadap sentuhan, tapi dia tidak bergantung kepada arah rangsangan. Dia tidak bergantung pada arah rangsangan. Kalau contoh yang paling mudah ialah pokok semalu. Pokok semalu bila kamu sentuh, dia tak kira daripada arah mana pun, dia akan bertindak balas lah. Dia akan menguncup kan. Jadi dia berbeza dengan tindak balas tropisme tadi. Sebab tindak balas tropisme ni dia adalah tindak balas mengikut arah dan dia berlaku dengan perlahan. Tetapi gerak balas nastik ni dia berlaku dengan cepat daripada tropisme. Kalau contoh gerak balas tu, kalau kita tengok dalam gerak balas nastik pada pokok semalu tu, dia sangat cepat tindak balas tu sangat cepat, berlaku sangat cepat lah dari sentuhan. Kalau kita sentuh je kan, dia akan menguncup, sangat cepat berlaku. Dia sebenarnya adalah untuk gerak balas nastik ni sebenarnya adalah satu bentuk pertahanan lah untuk tumbuhan tu daripada musuh atau mungkin angin yang kuat lah. So itu tajuk kita untuk ni. So sikit saja sebenarnya untuk tajuk rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Tajuk ni sikit je lah, maksudnya kita dah habis untuk yang ni sebab kita tak ada buat eksperimen. Sebenarnya eksperimen 1.1 tu ada banyak eksperimen yang kita boleh tengok lah tentang gerak balas tumbuhan terhadap cahaya, gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Kita boleh buat di makmal tapi sebab kita tak berada di sekolah, so cikgu tak skip lah bahagian ni. Kita cuma bincang untuk teori sahaja. Kalau ada sebarang soalan, kamu boleh tulis di ruangan chat tu. Dan cikgu harap kalau yang kelas cikgu, pelajar kelas cikgu yang bersama-sama untuk bersama-sama cikgu pagi ni, boleh tulis di ruangan chat tu nama kamu. Tulis saja nama kamu daripada kelas mana kan, supaya cikgu boleh note lah siapa yang ada bersama-sama dengan cikgu kan. Jadi kalau ada soalan pun boleh tulis di ruangan chat. Kita akan teruskan. So sesi hari ni mungkin tak lama lah sebab kita akan habiskan dengan dua topik ni saja untuk rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan dan haiwan. Haiwan ni dia ada sikit je, kita akan terus kepada bahagian haiwan. Kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. So kita nak tengok kepentingan gerak balas terhadap rangsangan haiwan lain. Dia merujuk kepada penglihatan stereoskopik dan monokular. Penglihatan stereoskopik dan monokular dalam haiwan. Ini penglihatan stereoskopik dan monokular. Kalau kita tengok ada dua gambar ni, stereoskopik dan monokular. Stereoskopik dan monokular. Stereoskopik ialah sebelah sini. Ini adalah stereoskopik lah. Yang ini stereoskopik. Ini monokular. Cikgu dah snapkan macam tu. Kemudian kita tengok perbezaan dia. Penglihatan stereoskopik dan monokular. Manusia dan haiwan seperti kucing dan burung hantu yang mempunyai sepasang mata yang terletak di hadapan kepala. Manusia dan haiwan ini mempunyai penglihatan stereoskopik. Ini merujuk kepada
kepada kita lah, kan, manusia dan haiwan seperti kucing. Stereoskopik ni maksudnya yang ada mata kat depan, kan, mata kat depan dan kita boleh lihat ke hadapan, kan, kita boleh lihat ke hadapan dan maksudnya terhad lah, kita boleh lihat ke hadapan dan tepi sikit lah, kan, tak ada kiri kanan, tak ada. Okey. Nah, ini merujuk kepada manusia dan haiwan seperti kucing dan burung hantu yang mempunyai sepasang mata yang terletak di hadapan kepala. Okey, kita panggil dia sebagai stereoskopik. Okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, okey, gambar rajah yang ada ni, kan. Okey, kita akan lihat macam mana medan penglihatan medan penglihatan untuk monokular dan stereoskopik. Okey, maksudnya kalau medan penglihatan monokular kita dapat lihat, kalau mata kita sini kita akan dapat lihat sehingga tepi sebelah sini saja, kan. Maksudnya bahagian sipi mata kita ni masih boleh lihat lagi. Sikit saja dan ke hadapan dan ke tepi sini, kan. Okey, itu medan yang kita dapat lihat, medan penglihatan monokular, kan. Dan depan tu ialah medan penglihatan stereoskopik. Okay, perbezaan dia antara dua tu. Okey, kalau dia kata monokular sampai sini dan kemudian stereoskopik tu bahagian depan. Dan kita nampak di bahagian depan lah. Okey, dan ni ada pertindihan yang besar antara medan penglihatan stereoskopik dan monokular. Kita ada nampak yang warna purple ni adalah pertindihan yang besar dalam stereoskopik lah. Okey, penglihatan stereoskopik. Okey, kalau monokular pula, monokular, haiwan seperti tikus, ayam dan arnab pula mempunyai sepasang mata yang terletak di sisi kepala. Okey, yang tadi di hadapan, kan, tapi yang ni di sisi kepala. Okey, haiwan ini mempunyai penglihatan monokular. Okey, medan penglihatan monokular dan medan penglihatan stereoskopik, kita nampak ada perbezaan yang kecil di tengah tu. Maksudnya kalau untuk monokular dia nampak sampai ke belakang. Okey, dia cover sampai ke belakang. Maksudnya dia lebih besar lah medan penglihatan monokular dia, kan, besar. Okey, dan ada sedikit saja pertindihan antara dua-dua medan ni. Okey, so itu adalah contoh contoh dua lah penglihatan stereoskopik dan monokular yang kita boleh dapat lihat secara gambaran macam ni. Okey, kemudian kita lihat perbezaan yang di sinilah. Okey, perbezaan dia. Okey, ini perbezaan untuk kita dapat lagi jelas. Perbezaan kepentingan gerak balas terhadap rangsangan haiwan lain, perbezaan antara penglihatan stereoskopik tadi dan penglihatan monokular. Okey, kalau stereoskopik yang kita bincang tadi, kedua-dua mata terletak di hadapan kepala. Penglihatan monokular, kedua-dua mata terletak di sisi kepala. Okey, di sisi kepala. Okey, so kalau kita tengok dua-dua ni, okey, kedua-dua mata terletak di hadapan kepala. Okey, kedua-dua mata terletak di hadapan kepala. Okey, kedua-dua mata terletak di sisi kepala. Okey, di sisi kepala. Kemudian keluasan medan penglihatan dia kecil. Yang kalau monokular ni keluasan medan penglihatan dia besar. Okey, so ini kita boleh kita bincang lagi sikit. Okey, kita tengok kalau medan penglihatan medan penglihatan stereoskopik ni dia yang bertindih banyak, medan penglihatan bertindih memberikan penglihatan dalam bentuk 3 dimensi. Okey, bentuk 3 dimensi yang ni. Okey, kalau medan penglihatan yang tidak bertindih atau bertindih, yang ni untuk monokular. Monokular, medan penglihatan tidak bertindih atau bertindih sedikit sahaja. Okay, yang stereoskopik tadi kan besar sikit, kan, dia punya pertindihan tu besar. Tempat dia berlaku pertindihan yang besar.
So image 3 dimensi yang terbentuk dalam medan penglihatan yang bertindih membolehkan jarak, saiz dan kedalaman objek dianggar dengan lebih tepat. Kan? Maksudnya bila yang dalam kawasan yang bertindih tu kita dapat menentukan jarak, saiz dan kedalaman objek, kita dapat anggar dengan lebih tepat lagi. Okey, image 2 dimensi yang terbentuk dalam medan penglihatan yang tidak bertindih menyebabkan jarak, saiz dan kedalaman objek tidak dapat dianggar dengan tepat. Okey, tidak dapat dianggar dengan tepat. Okey, kemudian keupayaan menganggar jarak yang baik membantu haiwan untuk memburu. Okey, ini dalam stereoskopik kan. Tadi kita tengok tadi contoh tadi macam burung hantu kan dan kucing. Okey, kucing yang seumpama lah yang ada mata di bahagian hadapan kan, banyak lagi kan. Okey, jadi dia dapat membantu haiwan untuk memburu sebab dia dapat jarak yang lebih baik. Okey, yang ini pula untuk monocular, medan penglihatan yang luas membolehkan haiwan mengesan musuh yang mungkin datang dari mana-mana arah. Kan, jadi sebab tu haiwan-haiwan ni dia lebih alert lah kan, dia lebih alert daripada mana-mana kan, datang daripada mana-mana dia boleh alert. Okey. Manusia dan kebanyakan haiwan pemangsa mempunyai penglihatan stereoskopik. Okey, kebanyakan haiwan dalam monocular ni, okey, penglihatan monocular kebanyakan haiwan mangsa mempunyai penglihatan monocular. Maksudnya ni haiwan mangsa. Haiwan mangsa kan, ini haiwan pemangsa. Okey, contohlah kan, contoh macam harimau dan sebagainya, dia haiwan pemangsa kan. So haiwan mangsa ni haiwan yang kecil-kecil lah, macam tikus kan. Apa lagi yang selalu menjadi mangsa lah Okey, yang kecil lah, haiwan kecil. Contoh lain pun banyak kan lagi. Okey, so ini seterusnya kita tengok pula kepada pendengaran stereofonik pendengaran stereofonik. Okey. Okey, pendengaran stereofonik kita tengok pula pendengaran stereofonik. Pendengaran stereofonik ialah pendengaran dengan menggunakan kedua-dua belah telinga. Okey, membolehkan kita menentukan arah bunyi dengan tepat dan perbezaan masa dan kekuatan bunyi yang diterima oleh kedua-dua belah telinga dikesan oleh otak dan seterusnya membolehkan kita menentukan arah sumber bunyi. Okey, contohnya maksudnya kita pendengaran biasalah, pendengaran stereofonik ni kita contohnya untuk manusia lah, kita mendengar menggunakan kedua-dua belah telinga. Membolehkan kita menentukan arah mana kan, arah mana bunyi tu. Okey, kita boleh tentukan arah mana bunyi yang kita boleh tentukan arah mana kita boleh tentukan arah bunyi dengan tepat. Contohnya kalau kita duduk dekat dengan bahagian, contoh kita duduk dekat bahagian sebelah, kita duduk dekat bahagian contoh kita duduk sini tapi ujung sana ada bunyi kan, so bunyi tu daripada sebelah kiri kita, jadi kita boleh dengar daripada telinga kiri dululah. Kita boleh dengar dengan sebelah kiri dulu. Okay, kita boleh dengar sebelah kiri dulu, kemudian kita dapat dengar dengan tepat lah maksudnya kita dapat dengar dengan tepat. Okay, perbezaan masa dan kekuatan bunyi yang diterima oleh kedua-dua belah telinga kita dikesan oleh otak dan seterusnya membolehkan kita menentukan arah sumber bunyi tersebut. Okay, maksudnya kalau kita duduk di sini, kita duduk sini, arah bunyi daripada sebelah kanan, telinga kita sebelah kanan lah yang dapat detect dulu kan, kemudian kita diproses oleh otak dan kita terus tahu bunyi tu dari mana. Sebab tu kalau kita kadang-kadang kita dengar orang panggil, kita akan dapat kesan dari arah mana bunyi tu kan. Itulah maksudnya pendengaran stereofonik kita lah berfungsi kan, macam mana berfungsi. Okey. Maksudnya kalau
bahagian telinga yang sebelah mana yang lebih dekat dengan sumber bunyi tu. Kalau sebelah kanan maksudnya telinga kanan lah yang kesan dulu kan. Kalau sebelah kiri maksudnya telinga kiri lah. Itu maksud dia. Okey, kita pergi ke kepentingan gerak balas terhadap rangsangan haiwan lain ni, kita pergi kepada frekuensi pendengaran haiwan. Okey, frekuensi pendengaran haiwan. Okey, kalau yang ini kita cuma nak lihatlah perbezaan antara haiwan-haiwan yang berbeza yang dapat mendengar bunyi yang mempunyai frekuensi yang berbeza. Okey, contohnya ada beberapa saja ni. Contoh yang kita boleh tengok perbezaan tu. Contoh kalau singa laut. Okey, singa laut dia boleh, julat dia adalah ni kan, daripada 450 Hz sehingga 50,000 Hz. Okey, kalau tikus 200 hingga 80,000 Hz saja. Kelawar 2,000 hingga 110,000. 110,000 kan. Anjing, ini gajah, dolphin. Okey, ini antara julat frekuensi yang dapat didengar oleh haiwan-haiwan ini. Okey, maksudnya setakat itulah dia boleh dengar sejauh mana kan dia punya kebolehan dia untuk mendengar tu. Okey, kebolehan pendengaran dia. Okey, kalau macam tikus contoh kan sampai 80,000 Hz. Okey, dia boleh dengar daripada jarak tu, maksudnya dia boleh dengar sebanyak tu lah. Okey, macam kelawar kan, kalau kita tengok kat situ kelawar yang paling tinggi julat frekuensi tu paling tinggi lah sampai 110,000 kan, sebab tu dia lebih peka. Kita nampak dia akan, kita tengok lah dia maksudnya lebih peka dengan sebarang bunyi daripada maksudnya daripada jarak yang bunyi yang kuat kan, julat bunyi yang kuat ni kita boleh dengar lah, dia boleh dengar. Okay, ni julat dia lah, julat pendengaran dia, maksudnya dia boleh frekuensi yang dapat dikesan oleh dia lah, frekuensi. Okay, kalau manusia dikesan oleh telinga manusia terhad kepada julat 20 Hz sehingga 20,000 Hz sahaja. Kita dapat dengar setakat julat tu lah, sampai situ sahaja. Okey, seterusnya kita dah habis untuk yang ini. Kita ada sedikit lagi kan untuk yang, kalau yang last ni kita dapat lihat kita tengok tentang organ deria yang beberapa haiwan lain. Contoh kalau gerak balas beberapa haiwan lain lah. Contoh kalau dia kata dalam beberapa keadaan di mana macam contoh ikan kan. Ikan dia ada garis lateral. Okay, lateral. Ada garis lateral, nama dia garis. Okay, dia kesan daripada situ kan, dia garis lateral. Kemudian kalau macam belut, dia menghasilkan medan elektrik. Okay, dia hasilkan medan elektrik. Okay, contoh kalau belut lah. Okay, belut. Kemudian contoh lagi kalau macam kita panggil dia kumbang kan. Kumbang dia pengeluaran hormon. Okay, ni ada dalam, kalau kamu rujuk balik dalam muka surat 39 ni, dia gerak balas haiwan lain gerak balas terhadap rangsangan haiwan lain yang lazimnya akan menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Maksudnya setiap haiwan dia ada cara dia untuk bertindak balas dengan sesuatu rangsangan. Okey, kalau haiwan seperti contohnya, kalau macam kita tengok dia kata haiwan seperti semut, ular, katak dan burung dipercayai dapat meramal gempa bumi. Okey, jadi ahli sains sedang mengkaji jenis rangsangan yang dikesan oleh haiwan tersebut sebelum gempa bumi melanda. Okey, yang ini masih lagi macam keajaiban sains lah. Dia maksudnya ahli sains ni dia nak kaji lah macam apa jenis rangsangan yang dikesan oleh haiwan tersebut sehingga dia boleh buat, dia macam boleh meramalkan akan berlaku gempa bumi kan. Sebab tu kita selalu dengar kalau nak berlaku gempa bumi ke, nak berlaku tsunami ke kan, kita akan lihat macam burung-burung akan terbang secara berkumpulan kan, dia akan lari daripada kawasan tu terlebih awal sebelum berlaku gempa bumi tu.
Yelah kalau kamu tengok dalam filem kan, dalam filem ke kan ada cerita yang tentang tsunami ke, memang ada digambarkan macam tu lah burung-burung akan terbang, dia akan larilah secara berkumpulan, dia akan terbang dulu, lepas tu baru ombak tu akan datang. Itu maksudnya memang adalah bentuk rangsangan kan yang mungkin dimiliki oleh haiwan-haiwan tersebut kan, macam dia kata ni macam semut, ular, katak, burung ni. Tapi kalau ikut sains dia sedang mengkaji lah jenis rangsangan tu, dia belum dapat tahu macam mana haiwan-haiwan ni boleh mengesan berlaku tu. Okey, kalau macam belut tadi dia menghasilkan medan elektrik kan, dia kesan rangsangan tu. Sebab tu kamu boleh tengok dalam laman web pun ada tentang boleh scan tu kan, dalam buku teks muka surat 39 kamu boleh tengok macam mana gerak balas terhadap rangsangan oleh belut. Okey, so cikgu rasa itu sahaja untuk hari ni sebab kita sekejap je hari ni kita dah habis untuk tajuk pertama lah, bab 1 kita habis. Kita habis bab 1. Minggu depan kita akan masuk bab 2 respirasi. Untuk hari ni cikgu akan minta awak buat so tugasan hari ni boleh buat ni practice formative 1.4 seperti biasa buat dalam buku. Soalan soalan 1 hingga kita nak tengok yang mana ni, 1 hingga 4 lah cikgu bagi. 1 hingga 4 je soalan 1 hingga 4 je dulu. Boleh buat macam biasa dalam buku nota kamu dan snap lah hantar pada cikgu. Untuk sebelum kita habis, untuk yang dah hantar sebelum ni contohnya sebelum ni ada yang dah hantar, cikgu ada letak di sini. So cikgu nak tunjukkan latihan yang dah hantar dengan cikgu lah yang cikgu dah mark. Lepas ni ada lagi yang cikgu belum masuk lah. Ada lagi yang cikgu belum masuk, tapi setakat ni ini yang cikgu dah kumpulkan di sini yang dah disemak So sebelum kita habis, so cikgu review sikit yang ni. Ni yang dah kamu buat sebelum ni contoh-contoh latihan yang kamu dah buat sebelum ni. So cikgu dah semak di sini. So tapi cikgu belum bagi pada kamu semula lah. Cikgu dah simpan di sini lah yang ni contoh pelajar-pelajar yang dah hantar ni cikgu dah semak lah. So ada Ilham. Ada siapa lagi ni? Fakihah. Tahniah lah kepada pelajar-pelajar yang dah buat latihan ni, cikgu bagi. Ni yang latihan yang pertama ni, practice formative 1.1. Nur Alia, Nurul Ain, Akid Syakirin, Rifki, Fakihah. Ramai lagi kan ni. Ada yang memang nota yang sangat kemas dan sangat cantik lah. Kamu dah buat dengan kemas, well done. Cikgu bagi stiker ni. Davina. Ada banyak lagi, ini yang batch pertama yang hantar, yang sebelum ni lah, latihan sebelum ni yang dah hantar. So yang practice formative 1.2 dan 3 tu cikgu belum masukkan lagi, tapi cikgu akan semak lah. Macam biasa, lepas kamu buat boleh snap dan hantar pada cikgu lah. Cikgu akan semak, cikgu akan pastikan cikgu semak dan mark macam ni lah, simpan di sini. So cikgu rasa setakat ini untuk hari ni kita dah cover yang ni lah. Hari ni kita dah cover untuk kita dah cover untuk tengok semula, kita dah cover untuk rangsangan dan gerak balas dan tumbuhan. So kita dah tengok tropismi dan gerak balas nastik. Cikgu pergi secara sekali imbas sebelum kita habis. Tropismi dan gerak balas nastik.
Okay, tropisme yang kita belajar ini keyword dia tropisme. So gerak bala terarah tumbuhan terhadap rangsangan. Kemudian kamu kena ingatlah rangsangan tu apa. Rangsangan apa kan? Rangsangan cahaya, air, graviti dan sentuhan. Ada 4. Okay, yang ni cikgu dah simpulkan dia sebagai macam ni lah dalam bentuk macam ni. So ada foto, hidro, geo dan tikmo. Okay, lepas tu ni contoh saja. Okay, contoh kalau kita buat eksperimen bentuk dia macam ni lah. Kita nak tengok bahagian mana yang positif, bahagian mana yang negatif. Okay, kemudian kita pergi kepada gerak balas terhadap rangsangan haiwan lain tadi. Kita tengok sedikit saja untuk bahagian haiwan ni. Kita tengok penglihatan stereoskopik dan monokular. So kamu kena tahu perbezaan antara penglihatan stereoskopik dan penglihatan monokular. Okay, kemudian kita pergi sikit kepada pendengaran stereofonik. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pendengaran stereofonik. Kemudian ada sedikit maklumat lah tentang frekuensi pendengaran haiwan. So itu saja yang kita dapat belajar untuk hari ini. So cikgu rasa setakat itu saja untuk hari ini lah. Minggu depan insya-Allah kita akan sambung dengan tajuk yang baru, bab yang baru iaitu bab 2, tajuk respirasi. So kita akan masuk bab 2 respirasi. So yang ni pun sangat menarik lah tajuk ni. Okay, kita akan mengkaji tentang sistem respirasi. Okay, kita akan kaji tentang sistem respirasi, pergerakan dan pertukaran gas dalam badan, kesihatan sistem respirasi manusia, adaptasi dalam sistem respirasi dan pertukaran gas. So tajuk bab yang kedua ni memang lebih pada cikgu pun menarik juga. Okay, so insyaAllah cikgu akan cuba untuk nak sediakan model yang sebenar lah untuk kita lihat tentang tajuk yang akan datang ni. Okay, jadi itu sahaja. Terima kasih kepada yang menonton atau yang bersama-sama cikgu dalam sesi pada hari ini. So cikgu harap nanti kamu akan cuba buat nanti cuba buat nanti. Nanti insyaAllah boleh cuba buat latihan tu dan boleh snap dan hantar pada cikgu lah. Okay, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang sama-sama dengan cikgu hari ni lah. Okay, so itu saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita jumpa lagi minggu depan. Okay, Assalamualaikum.